package tahun ni. Bayar dengan tabung haji. Ada orang yang sanggup pergi umrah, pergi berjalan, nak pergi mana lah, semua pergi berjalan. Wuhan dia tak pergi, tapi semua tampik je nak pergi. Tetapi sebenarnya nak bagi tahu apa nak mesej nak disampaikan adalah maknanya pada kita 500,000 tu banyak. Ada orang kat luar tu dalam account bank dah 100 juta lebih, tengah garu kepala mana nak cik duit lagi. Sebab apa? Allah uji kita muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Itu beza orang dulu-dulu dengan sekarang. Kalau nak kata kita sekarang ni tengah susah pun, orang dulu lagi susah. Lagi susah, apa pun tak ada. Macam saya kata tadi, malulah naik ke motor buruk. Orang dulu jalan kaki tak pernah heboh pun. Jalan kaki, lagi teruk lagi. Makan apa tak? Tanya yang Jawa-Jawa tu kat sini. Takkan tak mengaku Jawa. Siapa Jawa? Cakap. Kau Jawa. Tengok, first time ni saya jumpa tahu yang kek kan. Betul. Orang dulu makan sayur bening. Kan? Dia minta sayur bening. Hari ni anak-anak, mak buatlah bening tu, mak buatlah bening tu. Bukan yang kita kena tahu, dulu buat bening bukan sebab sedap sangat, tapi sebabnya itu je yang ada. Cuk paku masak. Cuk paku tak ada siapa tanam dah, tak ada siapa punya tepi jalan dah, ambil masak. Alhamdulillah anak semua berjaya sebab berkat tu walaupun sikit. Saya belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Kan saya campur Jawa campur Minang jadi janang, bantailah. Tapi memang kita tengok kan orang dulu susah, cuk ubi pun jadi buat lauk. Hari ni lauk hotel dah mana tu. Dah jadi lauk hotel, dah dikomersialkan. Tapi nak bagi tahu dulu hidup susah tetapi cukup. Dulu boleh makan dengan ramai-ramai. Atas tika mengkuang, makan dengan ramai-ramai, berterabur lah. Lepas itu buang kibeh kat luar. Bagi itik makan, ayam makan. Semua dapat manfaat. Sekarang tampah meja marble 20,000 tapi tak boleh makan sama. Hari ni apa cerita apa masalah tu? Sibuk dengan urusan-urusan dunia kadang-kadang. Tak dapat dah. Ada hal tak dapat dah. Dengan kawan-kawan lagi penting daripada keluarga sendiri. Makan malam sama tak dapat. Tunggu bulan puasa so. Ajaib bulan Ramadan. Itulah bulan dapat makan sama malam. Yang orang dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Macam mana sibuk sekalipun malam mesti makan sama dengan keluarga. Pinggan, cawan, tengok tu. Allah yarham Syekh Murtada dulu kan. Ustaz, macam mana pun pinggan dengan gelas ketua keluarga mesti beza banding orang lain. Hari ni mana ada sama semua. IKEA, Corel kan. Iyo gelas ni beza tau. Dulu mana ada orang berani usik gelas ayah kita? Mana berani usik? Pergi ke dapur pegang, oh ni cawan abah ni tak berani usik dah. Tak tepi, ambil cawan lain. Dulu, sekarang share. Ini okey ni nampak ni. Ada alih nampak. Ni orang tu dulu ni kepantangan ni bagi gelas macam ni. Dia mesti kena ada alih. Silakan. Macam tu Itu adab tu. Saya ceramah baru ni kat Kuantan, dekat apa tu college universiti Widat University College kat Kuantan. Ilmu dan adab. Benda-benda ni yang dah kurang dah. Hari ni makin teruk, bukan makin elok. Saya berbual nak tahu tak tahu akhlak budak hari ni. Pergi hospital jumpa pegawai akhlak. Setiap hospital ada. Tanya apa kes-kes yang berlaku. Dekat Saman berlaku. Mak dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Saman, bukan cerita tempat lain. Saman. Bukan orang Saman macam tu. Ni live lah tu. Dia kata, tak sangka Saman macam tu. Jangan sebelum kau ngumpet, biar aku betul. Mak dan anak melahirkan anak pada hari yang sama. Mak yang mabuk, pergi kedap dandut, bawa jantan tu balik. Jantan tu bersama dengan dia, dan lepas tu bersama dengan anak kat rumah tu. Beranak dengan kuasa Allah, beranak pada hari yang sama. Siang mak, malam anak, macam tu lah. Lahir dua anak. Fikirlah. Baru-baru ni seorang perempuan melahirkan anak luar nikah buat kali yang ke-8. Bukannya 2 kali, bukan sekali dah. 8 kali. Dan bukan itu satu-satunya kes. Banyak lagi. Seorang lelaki ditangkap berpakaian wanita, cuba mencari pelanggan. Kena tangkap. Dah buat kerja tu seawal umur 14 tahun. Antara regular customer dia, cikgu dia. Cakap apa? Morning sekarang ni. Anak memperhamakan mak. Berapa banyak hari ni? Dah berlaku. Mak jagalah anak ni, kan saya bayar per bulan, tak cukup kau? Macam tu basuh anak dengan mak tu. Kan? Iya.
Lelaki pakai telekung, tak pening. Oh, jangan main-main, jangan main-main. Saya tak sebut nama siapa. Tapi itulah dah. Bayangkan, itulah sebabnya kita tengok kan hari ni kan macam-macam. Tu sebabnya keberuntungan akhirat. Tu sebabnya kita cakap kadang, hantar anak belajar agama, hantar anak sekolah agama. Mahal, 500, 300, 700, gila betul sekolah ni. Biar dia 700, 800. Hantar mengaji kat surau, hantar anak kita bayar RM50 sebulan. Hantarlah. Sampai masuk anak kita rosak, bayar RM50,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai masalah akhlak ni. Tu sebab daripada kecil orang tua dulu, pergi ngaji, nak jadi apa kau ni? Orang tua dulu kan? Ada sebab nak ngajar akhirat ni. Biar dia susah ada, tapi jangan tak belajar agama. Tu mustahak tu. Kan? Kemudian disebutkan juga Allah Ta'ala beritahu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah diri setiap orang itu memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Maknanya tengok persediaan kita untuk hari kiamat, apa yang kita buat. Hidup kita ni tak panjang. Hidup kita ni tak panjang. Kan? Nabi minta umat aku ni, dia kata umur umatku hanyalah sekitar 60 ke 70 tahun. Tak ada lebih daripada tu dah. Nabi minta. Kok lebih itu bonus. 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Tengok kita masuk kategori mana. Nasib kau dapat 100 tahun, ada kat signboard Bukit Kepayang tu ada tugu dia. Manusia tertua kat Bukit Kepayang. Ya, tapi tak salah. Tarik nafas. Rasa sampai 100 tahun ni tak berani dah. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Saya ceramah satu Malaysia, saya cerita bagaimana hebatnya Masjid Sri Senayan. Dia kata, handal Masjid Sri Senayan, tapak 6 juta lebih, kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Kita masih lagi mempertahankan keseringgitan kita. Hamba Allah ni sedekah masjid ni siap buat satu tapak lagi, yang mana kalau dia meninggal situ kebumian. Bayangkan, kita kat sini pengurusi khairat kematian pun tak berani booking lubang kubur untuk dia. Tak contoh. Topi pagar tu saya punya. Ada tak? Tak ada. Termasuk yang bercakap ni, bukan cakap orang dah. Betul. Tapi dia boleh booking. Nanti dia buat dah satu petak kat situ tanam. Kan Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Manusia selalu sebut 3 perkara, tapi buat 3 perkara. Pertama, dia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Mengumpet, bercerita, memaki hamun. Tengoklah dalam Facebook tu, kesian tengok. Saya tu malas layan tengok dalam Facebook. Mengutuk orang ni macam dah tak ada bahasa yang elok lagi dah. Nak bercakap, nak menegur, dah tak ada hikmah langsung. Tak ada langsung. Kan Nabi kita bila di bodah dada itu kan, peristiwa Isra' dan Mi'raj kan, siapa penceramah Isra' Mi'raj baru ni sini? Dah sudah ke penceramah belum? Bila? Siapa penceramah kita jemput? Belum lagi. Wah, ada harapan ni. Lepas tu dia bolah dada tu. Dia bolah dada, kemudian dicuci hati itu kan dengan air zam-zam kan Nabi. Kemudian dicurahkan ilmu iman dan hikmah. Nampak hikmah? Maknanya Nabi ajar kita dengan hikmah Nabi itu supaya kita pun berhikmah juga. Tak ada kepala bapak semua keluar dalam Facebook. Abah kau mencarut-carut Allah, malulah kita. Macam mana teladan yang kita nak tunjukkan sebagai orang Islam ni? Menegur cara elok tak ada langsung. Tak kira segala benda, segala alat sulit semua disebut dalam tu. Ya, itulah yang paling menjadikan. Kita kata kita hamba Allah tapi gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, kita sebut rezeki datang daripada Allah. Bila diuji susah sikit mula meraba-raba, mana manusia dia nak jumpa, mana kawan-kawan yang minta tolong. Sedangkan kita ada Allah untuk kita mohon pertolongan kan. Kita tak yakin mana kan. Samsul debat berapa banyak kan, adalah juga ceramah-ceramah tu kan, bila orang panggil kan, bukan semua bayar mahal. Ada tampek tu envelope ada. Tapi takkan saya nak tanya, saya tak tergamak nak tanya balik tu, kenapa masjid ada satu masjid yang besar kat Kuala Lumpur, balik envelope ya. Saya tak nak tanya, saya takut kalau saya tanya bergaduh sama JK tu, saya tak nak. Tu saya diam lah. Kok dia tanya kamu, saya jawab. Tak ada lah.
Dekat Terengganu saya ceramah 5 masjid 5,000 kata. Okey tak tuan? Okey lah tu. Saya tu alhamdulillah. Rupa-rupa setiap masjid di charge 3,000. Bayangkan dengan saya dia janji 5,000 5 masjid. Dia charge setiap masjid tu 3,000 satu masjid. 3 kali 5 15,000. Dia lagi banyak lah pada saya. Yang tak tahan tu dia cakap dengan orang masjid, cakap dengan dia tak boleh kurang kan, baik macam mana macam tu lah Samsul Debat minta dah nama aku kena. Banyak kena, Ustaz Ilyas kena, Ustaz Kazim dah kena, semua orang kena, Dr. Zaharif pun kena, kat Sarawak Sabah lagi selalu kena, dia orang kena kan. Saya ceramah kat Lipih, tapi nak beritahu rezeki Allah bagi. Jangan kita apa, jangan kita demand. Ada orang cakap Samsul Debat tak ada 20,000 tak datang, bohong lah, betul tak? Tak tahu tu cakap lah 20,000 dia kata. Kalau Samsul Debat tak ada 20,000 dia tak datang. Janganlah kan, mandai. Memanglah saya tak tolak kalau orang bagi kan, tak kena tolak. Ada RM50 pun saya datang, tapi itulah sekali memang tak datang dah. Tak ada lah. Tak ada. Tak, saya baru ni saya ada 2 bulan lepas 3 bulan lepas dapat program ceramah dekat Sekolah Kebangsaan Benter dekat sempadan Kuala Lipih. Ceramah kat sana. Dia kata combine 10 sekolah untuk motivasi UPSR. Saya kata boleh tak? Dia tanya. Lepas tu boleh lah. Lepas tu dia kata tapi kami nak beritahu awal-awal ni. Dia cakap dengan PA saya. Katanya bajet 300 je. 10 sekolah bajet 300. Terangkit koning tu. Contohan. Tapi saya fikir macam ni lah. Saya tak ada nak batal lah. Saya memang bukan jenis. Saya batal program. Saya cakap dengan dia. Cuba tanya kalau ada 2-3 program. Sebab Tompek tu jauh. Janganlah pergi satu Tompek tu balik. Kita nak makan patin mus tu. Kan, tanya adalah satu surau lagi pun boleh bayar damak, koi damak kau macam tu kat Jerantut tu, ambil 300 satu Tompek lagi bayar 300 400 ya pergilah kan. Bila pergi sana barulah saya tahu Allah tunjuk kat saya kat Sekolah Kebangsaan Benter tu 10 sekolah combine tu, setiap satu sekolah calon UPSR 2 orang 3 orang satu sekolah tu. Tanyalah siapa kampung Benter Lipih dia tahu, memang budak-budak dah tak ramai. Dan duit 300 tu bayangkan cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit. Ya Allah, saya kata itulah duit paling berkat saya dapat. Nak banyak ada Tompek lain. Rezeki ada orang bayar, ada orang tak bayar, ada orang bayar lebih, ada orang bayar sikit. Ada yang saya masuk radio percuma bukan bayar pun, tak ada. Orang minta tolong pergi. Tak masalah. Kan, pergi RTM kan, jadi panel forum kan. Bukan semua time bayar. Ada time tu suruh borang claim, kadang saya tak isi borang, tak ada bayar. Tak ada saya kisah dah. Cuma saya kadang saya banyak tolak forum perdana ni bukan apa, tak terdaya. Baru cakap sikit. Iklan. Ya dan baru nak mula dah suruh berhenti iklan. Itu tak terdaya. Kawak baru mukadimah dah suruh berhenti. Waktu cokik jangan bagilah orang lain kan. Tu dah lama saya tak keluar tu kan, bagilah orang lain. Ya kadang tu dia. Kan kadang ada satu Tompek bayar. Jangan main satu Tompek kat Johor. Satu ceramah 1 jam setengah 30,000. Main. Penceramah paling mahal dalam Malaysia. Dia sebelum saya dah habis ceramah tu dia bagi envelope. Umat yang borang. Alhamdulillah tuan. Rezeki cash. Saya pegang, saya pun cakap dengan assistant saya, boleh berhenti kat Bank Islam. Saya memang tak ramah pegang duit berbanyak sebab orang perempuan beli bau. Dia macam bau belerang tu. Dia salam macam tengah. Bau. Dapat duit kata dia tahu dah. Saya copek saya masuk kan. Masuk tengok dalam envelope ada 3 ikat duit. Saya pun masuk ikat terap CDM kan. Pak, 10,000. Ada 2 ikat boleh masuk ni. Saya copek saya masuk kan. 30,000. Penceramah paling mahal dalam Malaysia. Masuk dan kereta telefon bunyi. Assalamualaikum tuan, minta maaf sangat tuan, salah sampul tu. Macam mana? Pulang lah. Wallahi ni cerita bukan saya lolok cerita ni. Bukan nak kata nak sedap cerita bang yo. Tapi makna bukan rezeki kita. Pulang balik. Dia kata tuan tolak tuan 2-3 ribu berapa saya tak ingat bayar. Tolak balik tuan, nanti tuan bagi saya balance. Jangan saya kata. Saya akan pulangkan semua sekali. Kau masukkan balik kat aku berapa aku betul dapat. Dari segi audit dia tak elok saya kata macam tu. Ya, saya kata macam tu lah. Arwah abah saya dulu bila nak masuk duit. Arwah abah saya dulu kalau saya telefon abah saya ni memang kelakar sikit. Dari ATM dia telefon. Loh, Assalamualaikum bah. Salam. Duit dah kering lah bah. Duit basah macam mana lah. Tak ilah lah payah. Kan abah botol ni. Iyalah kan abah masuk kan. Dia masuk duit dekat Maybank Somban. Abah kan parking motor kat belakang. Ni cerita abah saya balik lah ni. Dia parking motor belakang. Dia masuk duit untuk saya RM50. Masa dia nak pergi ke belakang, ada seorang lelaki lari kono koja. Dia langgar abah saya badan besar. Dia langgar abah saya, terjatuh beg yang dia bawa tu. Orang tu lari tinggalkan beg, tak ambil dah beg tu. Yang koja dia pula tahu tangkap beg tu.
Beg tu dia buka, dalam tu penuh duit. Abah saya pun nampak duit tu. Dia pun cakap, pakcik kita bagi dua. Dia cakap dengan abah. Abah saya cakap apa? Kau nak ambil lah. Abah saya cakap macam tu. Abah saya pun balik. Sampai rumah cerita dengan mak saya. Mak saya punya marah lah. Mak saya cakap, apalah bang tak ambil? Satu jawapan abah saya. Abah saya cakap apa? Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Itu jawab abah saya. Maknanya kita ni kerja duit, kerja apa kau? Satu perkara yang paling penting kita nak kerja barakah. Sebab akhirat besok barakah ni Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Apa maksud barakah? Al-barakah maksudnya pondok Ustaz Kazim. Berkat pula, orang Jawa bungkus lauk balik berkat. Maksud berkat ni adalah kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, walaupun sedikit tapi berkembang. Itu berkat. Contohlah, duit tak banyak, mak apa ni, anak mak mesti mama bagi, mengadu bukit kepayang bagi mama lah muak lah ni. Mak ni mak baginya RM1, mak tak dapat duit bagi duit belanja banyak, ambil lah belanja RM1. Tak apalah mak, hari ni hari Senin, jadi alung puasa je, tak apa duit ni alung masuk dalam tabung. Allahu Akbar. Anak kita boleh jawab macam tu. Rezeki tu. Anak yang baik macam tu, puasa pula ada. Abah pun tak puasa. Macam tu. Abah period tak berhenti ni macam tu. Bukan? Jadi macam tu lah keadaan keadaan anak kita mengaji pula apa. Hari tu saya bulan puasa tahun lepas kan. Saya kebetulan sebelum puasa tu saya ceramah di Ampang, masjid di Ampang tu. Waktu sembahyang Isyak tu ada imam tu bawa, ya Allah sadap betul bacaan ni. Mudah betul imam. Saya kata ni imam nombor berapa? Rupa anak salah seorang jawatankuasa masjid. Budak ni memang al-hafiz lah. Budak ni dia belajar dekat dekat pusat tahfiz mufti wilayah ni, Al-Baqirah ni. Jadi saya tanya dia, nak tak jadi imam tarawih dekat surau kampung mak saya, dekat Pancu? Saya kata, nak tak? Kata, boleh? Dia kata. Saya pun booking. Kebetulan saya memang kat kampung mak saya tu, saya jadi imam, memang tak dapat banyak lah, dapat 4 malam je. Sibuk dekat luar ceramah lah apa kan, tak dapat dah. Jadi 4 malam je. Jadi yang 1 malam tu, saya khaskan untuk dia. Saya bawa, pertama kali percubaan bawa imam luar. Bawa lah budak ni. Ya Allah, bila budak tu jadi imam, mengeletek-ngeletek nyawa orang belakang tu, sadap ya Allah sadap macam tu lah kan. Rakaat pertama lain lagu Fatihah, rakaat kedua lain lagu Fatihah, rakaat ketiga lain lagu Fatihah dia. Masa tu lah pertama kali orang kampung mak saya tegur, pendek dah baca. Wah, ni ambil surah tu tak terasa dak sadap bacaan budak tu. Budak tu baru umur 17 tahun kan. Rupa-rupa malam tu baru saya tahu, barulah mak dia cakap tahun lepas dia memang regularly biasa dah dijemput menjadi imam tarawih di Istana Negara. Allah, masa tu mulalah orang perempuan sabut sajuk tak habis sujud paut tu kambung tu, sajuk hati tu paut nyampah lah paut dia orang fikir sajuk hati. Ya memang betul kan. Ni saya tengah cari ni, saya tanya mana budak-budak tahfiz, sebab imam banyak dah tak terdaya kat kampung tu kan. Just ni steady lagi, saya dengar tadi lantang lagi lah, okey lah tu. Ini tak terdaya, tak apa, jauh sabut mana tak lantih dah. Kat kampung-kampung banyak lah yang uzu-uzu tu tak ada ganti. Allahu Akbar. Bayangkan tu, dengar kat tabir pun comel, bayangkan lah. Si Milah, Milah panggil lah. Sami Allah Halimah Hamidah, mak limah ada midah ada semua tu kan. Tapi sini okey kan. Kemudian begitu juga dalam satu hadis dia beritahu barang siapa yang niatnya, wah nanti lu tak habis lagi tadi kan. Pertama, barang ada orang tu dia kata dia hamba Allah tapi perangai dia gambar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia kata rezeki pada Allah tapi dia tak percaya rezeki datang daripada Allah. Dan yang ketiga, dia selalu cakap dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati, mengutuk orang, memburuk-burukkan orang macam-macam kan. Nanti ada satu tajuk lagi, ribah dan fitnah, tu hari lain. Hari lain insya-Allah. Ribah dan fitnah lain tau. Cakap-cakap pasal orang, betul, bercerita pasal orang memang sadap. Membawang, cakap kan, membawang tak sesuai kan. Bak kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, membawang tak sesuai sebab dia termasuk dalam kategori barang kawalan. Jadi membangkai itu sesuai, membangkai, membuk-bukkan orang. Saya lalu tadi bukan saya tak dengar,
tingginya. Tak habis-habis. Salah kau yang tinggi.